Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Nah, kita jumpa dah. Maksudnya, barang sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata sesuatu yang baik atau berdiam sahaja. Nabi sebut orang yang jaga lidah, orang yang tak cakap banyak ni tuan-tuan, dia cakap benda-benda yang perlu ni sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sebab apa? Bila lidah ni terjaga tuan-tuan, Allah suka. Dan pada hari akhirat, dia akan mendapat ketenangan dan pertolongan yang banyak. Sebab lidah dia tak banyak mengeluarkan umpatan, kejian, fitnah dan sebagainya. Nah, kita nak tengok tuan-tuan, macam mana cara kita nak pelihara lidah, nak tengok dengan detail. Dalam kitab asal ada terang sikit, saya kongsi sikit dengan tuan-tuan. Bagaimana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Surah Al-Qaf, surah Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Maksudnya, setiap ucapan yang diucapkan seseorang, melainkan ada yang dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Allah sebut. Jangan lupa kiri kanan kita ni tuan-tuan ada pencatat tuan-tuan. Apa yang kita sebut, apa yang kita lakukan, apa yang kita fikirkan, apa yang dilintaskan dalam hati, semuanya dicatat dengan detail. Bukankah dalam Quran Allah Ta'ala sebut juga tuan-tuan, pada hari diberikan kitab kepada kita. Bila mana kitab tu diturunkan, kitab catatan kita buka ni tuan-tuan, kita sebut ma li hazal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa ni? Ni kitab turun ni, kita duk buka tengok. Ma li hazal kitab, buku apa ni? Aku buat dulu semua, apa yang aku niat, apa yang aku cakap, aku buat semua dah. Kecil besar semua tulis. Siapa tulis ni? Allah Ta'ala pesan, apa-apa nak cakap, tolong sedang raqib atid ada sebelah kita. Tu cara kita nak pelihara lidah. Disebut lagi, berkata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, hai Rasulullah, bagaimanakah agar kita mendapat keselamatan? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab yang bermaksud, tahanlah lidahmu. Nabi SAW kata, amsik alaika lisanak, tahanlah lidahmu, iaitu biarlah berbicara hanya yang baik-baik. Perluaskan rumahmu, yang ni dengan memperbanyakkan kenalan dan bersilaturahim, dan tangisi kesalahanmu, iaitu dengan banyak bertaubat. Sesungguhnya orang yang paling jauh daripada Allah, itulah orang yang berhati keras. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Cara nak dapat kebaikan, Nabi kata jaga lidah. Tuan-tuan, orang lidah je baik, yang nak ucap benda elok-elok, tuan-tuan tengok macam mana orang tepi-tepi dia. Macam mana anggapan masyarakat kepada dia. Orang suka tuan-tuan, orang yang cakap baik-baik, yang cakap lemah lembut, tak cakap benda-benda menyakitkan, orang suka tuan-tuan. Nabi SAW ni tuan-tuan, adakah kaum Quraisy tu benci Nabi sebab lidah Nabi? Tak. Dia pun bukan benci Nabi, dia pun bukan benci susuk batang Nabi. Dia pun bukan benci benda tu. Tapi dia pun benci dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dia pun yakin Nabi tu tak bohong. Dia pun yakin. Dia pun tahu Nabi tak pernah cakap bohong. Nabi tak cakap benda-benda kotor apa semua. Sama juga kita tadi tuan-tuan. Kalau kita cakap benda bebek, benda elok-elok, kita tak sakiti hati orang dan sebagainya tuan-tuan. Berapa ramai orang yang suka dengan kita. Kan tuan-tuan memang jenis suka kawan orang yang suka maki hama ni. Cakap kelak kotak-kotak ni saya tak tahulah. Kok orang Penang ni dia ranggi sikit kan. Cakap lembut-lembut dia tak dia panggil orang Penang. Dia kena cakap kasar, kena cakap lebih kurang. Tak tahulah, tapi yang tu bukan ajaran Islam lah. Kalau tu ajaran orang Penang, tuan-tuan pilih lah. Nak ikut ajaran Penang ke ajaran orang Islam, tuan-tuan pilih lah. Ranggi sangat pun tak cium bau syurga tuan-tuan. Nak ranggi apa sangat? Baik, kita ikut apa yang Nabi SAW ajak pada kita ni. Sahabat tanya ni, Nabi kata jaga lidah, banyakkan kenalan dan silaturahim, panggil orang main rumah kita apa semua, kemudian selalu bertaubat. Nabi SAW bersabda lagi, sesungguhnya manusia yang sangat dibenci Allah, iaitu orang yang berkelakuan buruk dan terkeji, yang suka bercakap kotor dan berkata yang jahat. Memang jenis orang-orang yang tak jaga lidah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala benci. Dalam maksud yang sama, ada sebuah hadis diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud, awas kamu dari berkata yang kotor.
syurga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kata-kata yang kotor dan orang-orang yang membuat kotoran. Hadis riwayat An-Nasa'i. Allah Ta'ala tak suka, tuan-tuan. Demikian pula sebuah hadis yang lain berbunyi, syurga itu diharamkan kepada orang yang melakukan kekejian untuk dimasukinya. Habis tu duk tuduh orang tu ni buat jahat, orang tu ni tak betul, kita saja elok, tuan-tuan. Mulut kerja duk mengata ke orang, kerja duk menyampai cerita, duk buka habis aib-aib orang apa semua, tuan-tuan. Itu ciri-ciri penghuni neraka. Tuan-tuan pilihlah macam mana kita nak jadi, tuan-tuan. Memang mulut tak boleh tutup, tuan-tuan. Kan? Mulut kita tak boleh tutup. Tapi saya tak boleh tak cakap satu hari sasau. Tak apalah, tak payah cakap. Baca Quran. Takkan baca Quran tak boleh ke? Oh, tak boleh nak kena kata ke orang ni ke? Itu tak tahulah. Macam dulu ada cerita anak mami lah apa kan. Harap-harap benda tu tak jadi kat kita lah, tuan-tuan. Sebab kita dah mengaji, kita dah faham, benda ni kita kena ambil tauladan. Satu lagi, tuan-tuan. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya yang bermaksud, bukanlah orang mukmin namanya apabila dia suka mencaci, suka melaknati, suka berkata keji dan kotor. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Bukan mukmin, bukan orang beriman. Tuan-tuan, syurga disediakan untuk siapa? Untuk orang beriman. Islam belum tentu masuk syurga. Beriman, insya-Allah ada can masuk syurga. Islam belum tentu beriman. Beriman, insya-Allah Islam. Hak tu kita kena faham betul-betul. Syekh habaq sikit lagi, semua hadis-hadis di atas mengingatkan kita supaya menjaga lisan kita. Jangan suka menyebut hal-hal yang tidak senonoh atau suka mencaci dan mencerca orang lain. Apatah lagi menuduh orang dengan tuduhan yang bukan-bukan. Kerana banyak hal yang menyebabkan orang masuk neraka ialah dari sebab tidak menjaga lidah daripada mengucapkan hal-hal yang buruk dan keji yang sangat diancam oleh syariat Islam. Mudah-mudahan Allah akan memelihara kita sekaliannya daripada keburukan lidah kita dengan kurnianya dan kemurahannya. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, bab kita ni topik dia walaupun tuduh orang buat jahat, orang baik buat jahat, tapi menggunakan lidah. Jadi jaga lidah kita, tuan-tuan. Basahkan lidah kita dengan zikrullah, dengan baca Quran, dengan memperingatkan orang tentang kebaikan. Jangan duk sebut benda-benda buruk, benda-benda kecil. Apatah lagi nak tuduh orang dengan cara menjatuhkan peribadi orang, buka aib orang. Tu bukan yang diajar oleh Nabi SAW. Benda ni kita kena ambil berat. Dan juga yang kita sebut tadi, kalimah-kalimah caci maki. Yang kita sebut lepas ni jangan sebut dah, tuan-tuan. Anak pelacok ke, anak ibu ayam ke, anak haram ke, apa-apa ke, jangan sebut dah, tuan-tuan. Sebab benda tu juga akan menyebabkan kita sebut saja, kita takkan bawa saksi lah, sebab kita tak tahu benda tu. Oi, sebut anak haram pun kena bawa saksi ya. Kena ni dah, kita jumpa dah hari ni. Kita tak pernah tahu pun sebelum ni. Kena bawa saksi, tak boleh bawa saksi. Kes mungkin macam tutup kat sini. Mahkamah Rabbul Jalil buka balik. Sekian hari, sekian waktu hang kata kat ini, sekian waktu hang kata kat ini. Sepanjang hidup hang 1000 kali hang kata orang anak haram. 1000 orang mai depan nak claim. Allah, tuan-tuan. Nak bagi apa, tuan-tuan? Nak bagi apa? Mulut jangan lancang, mulut jangan, kalau bahasa kita sebut mudah ni, mulut jangan besiak sangatlah. Jangan duk kata merata lah, tuan-tuan. Kalih kalimah-kalimah yang kita duk guna tu, kalih dengan astaghfirullah, kalih dengan subhanallah wa bihamdi, kalih dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak manfaat, banyak pahala besar, tuan-tuan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, tuan-tuan. Kalimah yang sangat ringan tapi cukup berat timbangan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah. Apa salahnya? Ni peringatan untuk diri saya yang jarang-jarang nak ingat Allah, tuan. Senang-senang, sihat, kaya, elok macam ni, kadang-kadang lupa Allah. Bila sakit, bila miskin, bila tak ada duit, susah, barulah nak teringat Allah. Allahu Akbar. Sama-samalah kita pelihara lidah kita, jaga tubuh badan kita. Sebab lidah, anggota yang kita sayang ni nanti, tuan-tuan, kalau kita tak jaga dia kat dunia, kita guna dia untuk benda-benda yang mungkar, nanti dia akan bangkit untuk cakap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.
Mudah-mudahan kita mau dia bangun nanti, lidah akan bangun, wahai Tuhan, aku bersaksi bahawa Tuhan aku ni dia duduk kat dunia ni dia kerja mengaji je. Tangan ni pula kata, wahai Tuhan, ni Tuhan aku ni kat dunia ni dia kira sedekah lah, tolong orang susah apa semua. Kaki ni kata, wahai Tuhan, Tuhan aku ni dulu rajin pergi masjid, rajin pergi majlis ilmu, pergi kuliah. Sedap dengar tuan-tuan. Kalau dengar tangan ni kata, Tuhan aku kerja duk rimbuk orang, curi barang orang, pegang botol arak yang tu yang ni, Allah tuan-tuan. Kaki kata, Tuhan aku duk pergi tempat-tempat yang dilaknat, tempat-tempat maksiat, duk pergi disco yang tu yang ni, pergi masjid tak mau apa semua. Naya kita tuan-tuan. Jadi sama-sama kita jaga anggota kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberkati kita, mengampunkan dosa-dosa kita semua, dan Allah Ta'ala akan sempat berikan kita ruang untuk bertaubat kepada Allah sebelum kita kembali ke pangkuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.